Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar-pelajar SPM? Saya Cikgu Zuki. Hari ini mari kita sama-sama buat ulang kaji secara pantas apa yang telah kita pelajari dalam fizik tingkatan 4. Okey. Fizik tingkatan 4 ada 6 bab kesemuanya. Okey, bab yang pertama pengukuran, yang kedua daya dan gerakan 1, yang ketiga kegravitian, yang keempat haba, bab 5 gelombang dan bab 6 cahaya dan optik. Okey, untuk bab yang pertama itu pengukuran, ada dua, iaitu kuantiti fizik dan penyiasatan saintifik. Okey, kita tengok kuantiti fizik dulu. Kuantiti fizik ada dua jenis kuantiti, ya, okay? Kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Okey, kuantiti asas ada 7 semuanya. Yang ni panjang, jisim, masa, suhu, arus elektrik, keamatan, berluminositi dan kuantiti bahan. Dan kuantiti terbitan ni adalah kuantiti-kuantiti yang diterbitkan ataupun kuantiti yang didarabkan ataupun yang dibahagikan daripada kuantiti asas ni. Okey, dan kuantiti yang kedua ialah kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Manakala kuantiti skalar ni ialah kuantiti yang mempunyai magnitude sahaja. Magnitude ni nilai lah. Okey, dan yang kedua adalah kuantiti vektor, iaitu kuantiti yang mengandungi magnitude dan arah. Okey. Manakala untuk yang kedua penyiasatan saintifik, kamu dah belajar tentang bentuk graf dan menganalisis graf. Okey. Dan juga kamu dah buat laporan eksperimen. Kamu dah buat eksperimen tentang ayunan bandul dan buat laporan. Okey. Itu adalah untuk bab 1. Okey, untuk bab 2, daya dan gerakan 1. Okey, bab ini ada 8 subtopik semuanya. Okey, 8 tu banyak juga. Okey, tak apa, kita tengok satu persatu. Gerakan linear. Gerakan linear ni ada, kamu diperkenalkan dengan beberapa istilah lah. Okey, istilah jarak, sesaran, laju, halaju, pecutan. Okey, dan beza antara jarak dan sesaran, beza antara laju dan halaju. Tadi kamu dah belajar tentang kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Jarak ni adalah kuantiti skalar, manakala sesaran ialah kuantiti vektor. Okey. Laju kuantiti skalar, halaju adalah kuantiti vektor. Sebab halaju ni dia ada arah. Okey. Persamaan. Dalam bab ini juga, dalam subtopik ini juga, kamu diperkenalkan dengan 4 jenis persamaan gerakan linear. Ini ada 4 jenis persamaan ni. Okey, persamaan-persamaan ini kamu jangan bimbanglah, sebab ia akan diberi semasa kamu menghadapi peperiksaan nanti. Ada di muka depan tu. Okey, di kulit muka depan tu. Okey, di bahagian sebelah muka depan lah. Okey. Dan yang kedua ialah graf gerakan linear. Ada 3 jenis semuanya, graf sesaran masa, graf halaju masa dan graf pecutan masa. Okey, pelajar-pelajar semua, kamu kena perhati betul-betul. Okey, paksi Y itu kalau sesaran, paksi X itu masa, maknanya itu adalah graf sesaran masa. Dan bagaimana kamu nak tentukan halaju, kamu tengok kecerunan graf. Okey. Dan untuk graf halaju masa ni, kecerunan grafnya adalah pecutan. Manakala luas di bawah grafnya ialah sesaran. Dan seterusnya, yang ketiga. Okey. Yang ketiga ialah gerakan jatuh bebas. Gerakan jatuh bebas ni ialah gerakan yang dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Maknanya kalau ada satu benda yang jatuh ke bawah tu, contohnya kertas jatuh, okey, ada daya graviti tapi ada juga rintangan udara. Itu bukan jatuh bebas. Jatuh bebas ni dia tak ada rintangan udara. Okey, dan ada 3 persamaan okey untuk ini, iaitu persamaan ini diambil daripada persamaan yang sebelum ni. Persamaan gerakan linear. Ya, ini persamaan ni. Okey, cuba kamu tengok.
V sama U tambah AT. Ni V sama dengan U tambah GT. Okey, G gantikan A. Sebab G itu adalah pecutan juga, pecutan graviti. Okey. Okey, dan G pecutan graviti. Nilainya ialah 9.81 meter per saat. Okey, itu ialah gerakan jatuh bebas. Manakala yang keempat ialah inersia. Okey, apakah maksud inersia? Cuba kamu ingat balik. Apakah maksud inersia? Hukum inersia ni ialah hukum gerakan Newton pertama. Dan kesan inersia ni dalam kehidupan seharian, contohnya seperti titisan air hujan jatuh apabila payung dipusing dan diberhentikan secara tiba-tiba. Okey, penumpang terhumbang ke hadapan apabila bas diberhentikan secara tiba-tiba. Kita naik kereta apabila driver ataupun pemandu tu brake secara tiba-tiba, kita akan bergerak ke hadapan, terhumbang ke hadapan. Okey, itu disebabkan oleh inersia, dan sebab tu kita kena pakai tali pinggang keledar. Okey, itu yang keempat. Yang kelima ialah momentum. Apakah maksud momentum? Cuba kamu ingat balik. Dan rumusnya ialah P sama dengan mv. Okey, apa dia P, apa dia M, apa dia V. P ialah momentum, M ialah jisim, V ialah halaju. Okey, unitnya ialah kilogram meter per saat. Okey. Dan untuk momentum ni, ia ada prinsip keabadian momentum. Okey, yang menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Itu diberi dengan formula ni, M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. M1U1 ni ialah jisim dan halaju sebelum pelanggaran untuk objek yang pertama. Ini untuk objek yang kedua. Ini selepas pelanggaran untuk objek yang pertama dan objek yang kedua. Okey, itu ialah momentum. Okey, yang keenam seterusnya daya. Daya ialah hukum gerakan Newton kedua. Rumus untuk daya ni rumus yang paling famous lah, paling terkenal. F sama dengan MA. Okey, daya sama dengan jisim darab dengan pecutan. Okey, itu daya. Seterusnya impuls dan daya impuls. Impuls dengan daya impuls ni lain lah. Impuls rumus dia J sama dengan MV tolak MU sama dengan FT. Cikgu harap kamu dah biasalah dengan penggunaan istilah-istilah ataupun simbol-simbol dalam rumus ni. Okey. J ialah impuls, impuls untuk impuls. M jisim, V tu halaju akhir, U halaju awal. Okey. Dan daya impuls rumusnya ialah F sama dengan MV tolak MU per T. Dia dibahagikan dengan masa. Okey. Itu daya impuls. Dan daya impuls ni ialah hukum gerakan Newton kedua. Okey. Seterusnya yang terakhir ialah berat. Berat ni W sama dengan mg. Kamu tahu tak W sama dengan mg ni dia dapat daripada formula yang mana? Okey. Ni formula ni. Formula daya F sama dengan ma. F ni W ni gantikan F. Sebab W ni berat. Berat ni sejenis daya. Okey. M sama. Okey, jisim. A ni pecutan dan G adalah pecutan graviti. Okey. Jadi itulah dia tajuk-tajuk ataupun sub-topik untuk bab 2. Okey, seterusnya yang ketiga, kegravitian. Kegravitian. Okey, kegravitian. Banyak dalam ni cikgu gunakan istilah-istilah yang mudah-mudah. Okey. Istilah-istilah asas supaya kamu mudah ingatlah. Kegravitian. Hukum. Ada dua hukum dalam ni, iaitu hukum kegravitian semesta Newton dan hukum Kepler. Dan seterusnya satelit buatan manusia.
apa dia ada dalam kegravitian semesta Newton. Oh, banyak juga formula dalam ni ya. Okey, kamu kena pastikan formula yang digunakan tu adalah betul untuk setiap soalan yang ditanya tu. Sebab dia formula ni dia hampir sama, Kalau kamu tak tahu nak bezakan, masalah nanti. Okey. So untuk rumus asas dia rumus umum dia, F sama dengan Gm1m2 per R kuasa 2. Okey, kamu tengok sendirilah apa dia maksud, apa dia yang diwakilkan oleh setiap simbol di sini. M tu kamu dah tahu kan, jisim, R tu jari yang lain kamu tengok. Okey. Dan pecutan graviti di permukaan bumi G sama dengan Gm per dengan R besar kuasa 2. Dan pada ketinggian H, G sama dengan Gm per dengan R tambah H. H ni pada ketinggian H lah, dalam kurungan kuasa 2. Okey, daya memusat, rumus dia F sama dengan mv kuasa 2 per R. Pecutan memusat, rumus dia A pecutan V kuasa 2 per R. Jisim bumi atau matahari, rumusnya M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GT kuasa 2. Kamu jangan bimbang tentang formula-formula ni, sebab ia semuanya diberi dalam peperiksaan nanti. Senanglah kamu cuma pastikanlah kamu pilih formula yang betul. Okey. Seterusnya hukum Kepler. Hukum Kepler ni dia ada hukum Kepler pertama, Kepler kedua. Kamu tengoklah. Kalau cikgu tulis semua, kamu tak buat revision sendiri. Okay. Cuma cikgu nak beritahu di sini, Kepler ada 3 hukum sini ya. Okey. Dan hukum yang ketiga ni dia ada rumus dia lah. Okey, T besar kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Okey, ini juga kita boleh dapati T kuasa 2. Okey, ni formula dia lah. Okey, tengok dia gantikan dia samakan dan dia gantikan ni satu pemala di sini, dan daripada formula ni dia bandingkan T1 dan T2, dapatlah formula ni. Okey, itu adalah formula untuk hukum Kepler yang ketiga. Okey, seterusnya satelit buatan manusia. Satelit ni lah yang kita guna telefon, kita tengok TV dan sebagainya tu, kita guna satelit. Okey, dalam bab ini, subtopik ni, daya memusat. Okey, ada subtopik daya memusat, itu menggunakan rumus ni. Okey, R inilah R besar tambah H. Okey, jenis ada yang jenis jua pegun dan bukan jua pegun. Ada jenis-jenis, ada satelit-satelit tertentu yang jenis jua pegun dan bukan jua pegun. Okey, dan ada juga istilah laju lepas. Penting ni, istilah laju lepas yang rumusnya ialah ini. Okey, V sama dengan punca kuasa 2 Gm per R. Okey, manfaat ialah ni laju lepas ni mengekalkan atmosfera bumi. Atmosfera bumi ni kalau tak ada ni masalah nanti. Okey, kapal terbang tidak terlepaskan angkasa lepas, dan roket ni dia perlu mempunyai kuasa daya rejangan atau kuasa rejang yang tinggi untuk melepasi atmosfera ni. Okey, itu ialah satelit buatan manusia. Okey. Alright, itu bab ketiga, kegravitian. Dan yang keempat, bab yang keempat iaitu Hubble. Bab keempat itu Hubble. Okey, apa yang ada dalam Hubble? Ada 4 subtopik, iaitu keseimbangan terma. Yang ni kita dah belajar dalam tingkatan 2 dah, sains tingkatan 2. Muatan Hubble tentu, Hubble pendam tentu, dan hukum gas. Okey, kita tengok keseimbangan terma dulu. Ada maksud dia. Maksud apa dia keseimbangan terma ni? Dan dalam kehidupan ada banyaklah perkara yang berlaku, fenomena-fenomena yang berlaku. Okey, dalam kehidupan kita, di rumah kita banyak membakar kek dalam ketuhar. Kita letak kek, ketuhar tu panas. Okey, kek tu boleh masak macam mana. Ini menggunakan prinsip, menggunakan konsep keseimbangan terma.
makanan disejukkan dalam peti sejuk, okey, makanan dimasukkan dalam peti sejuk dan dia jadi sejuk. Macam mana? Okey, suhu tu dia boleh antara dua objek. Okey, objek makanan tu dia letak dalam peti sejuk dan haba dalam peti sejuk. Keadaan dalam peti sejuk itu boleh menyebabkan makanan tadi sejuk. Haba dari makanan lah. Haba ni dia bergerak dari panas ke sejuk kan. Maknanya haba dari makanan tu lah yang mengalir ke peti sejuk, ke dalam peti sejuk. Okey. Termometer klinik letak dalam lidah. Termometer klinik tu letak dalam lidah. Mercury dalam termometer klinik tu dia mengembang kan, mengembang sebab lidah orang yang demam ni panas ataupun kita mempunyai suhu tertentu dan boleh memanaskan mercury dalam termometer klinik tu. Okey. Dan ais dalam gelas. Ais tu kalau kita letak dalam gelas, dia mula-mula kita letak tu dia tak hancur lagi kan. Bila kita letak dalam untuk beberapa ketika dia jadi hancur. Itulah dia kesebut dengan termas semua tu. Okey, yang kedua, muatan haba tentu. Ini muatan haba tentu ni. Muatan haba tentu dalam kehidupan. Muatan haba tentu ni yang pertama muatan haba dulu lah. Muatan haba maksud dia apa? Apa dia maksud muatan haba? Dan rumus dia di sini C sama dengan Q delta theta. Tengok C. Q sama dengan delta theta. Kita tengok apa dia. Q apa dia, delta theta. Delta tu ialah perubahan. Okey, perubahan. Theta tu adalah suhu lah, perubahan suhu. Okey, dan unit dia ialah joule darjah Celsius tolak 1 ataupun joule per darjah Celsius. Inilah Q ni joule, delta theta ni darjah Celsius. Okey. Dan muatan haba ni gunakan dalam situasi yang mana sup panas dia dalam dua bekas berlainan saiz. Ada sup panas letak dalam bekas yang besar, sup panas dalam bekas yang kecil. Kita tengok untuk beberapa ketika bekas yang sup yang dalam bekas yang lebih besar tu masih lagi lebih panas lah daripada sup yang dalam bekas yang kecil. Okey, suhu rumput dan semen pada tengah hari. Semen dan rumput mana lebih panas pada tengah hari. Dan papan pemuka kereta dan cushion fabrik. Papan pemuka kereta tu kita boleh sentuh dah walaupun cuaca panas pada tengah hari, tapi kita masih boleh sentuh. Dan cushion kalau cushion fabrik dan cushion kulit tu kadang-kadang panas sangat. Okey, itu antara situasi untuk muatan haba. Manakala untuk muatan haba tentu, okey, muatan haba tentu. Tadi muatan haba ni muatan haba tentu. Okey, maksud dia apa? Rumus dia ialah C sama dengan Q per M delta theta. Kalau tadi, ingat tak tadi? Tadi tak ada M. M tu apa? Jisim. M jisim. Jadi tambah M je. Tambah M. Okey. Unit dia pula kena ada per jisim lah, per kilogram. Joule per kilogram per darjah Celsius unit dia. Okey. Jadi okey, muatan haba tentu ada aplikasi dia. Bahan binaan dibuat daripada kayu. Kalau kita tengok dekat di Malaysia ni pun rumah-rumah banyak rumah tradisional lah dibuat daripada kayu lah. Dan di sebelah barat ataupun di negara-negara yang beriklim sejuk pun dibuat daripada kayu juga. Itu sebab muatan haba tentu tu peralatan memasak, ada jenis peralatan memasak, sistem radiator kereta, lapisan luar kapsul angkasa, bahan-bahan pembinaan bangunan hijau dan bayu laut dan darat. Kamu boleh tengok sendirilah dia punya huraian untuk setiap aplikasi ni. Okey. Dan seterusnya haba pendam tentu. Tadi muatan haba tentu, ini haba pendam. Jangan confuse, jangan keliru. Tadi muatan haba, ni haba pendam. Okey, haba pendam, apa dia maksudnya? Dan yang kedua, haba pendam tentu. Haba pendam tentu, apa dia maksud dia pula? Okey, dan ini rumusnya. Okey, rumusnya L sama dengan Q per M dan
unit dia adalah joule per kilogram. Joule per kilogram. Okey. Dan seterusnya jenis dia ada dua jenis, iaitu haba pendam pelakuran dan haba pendam penguapan. Kita belajar haba pendam kan. Haba pendam tentu, haba pendam pelakuran, haba pendam penguapan. Apa dia beza dia? Boleh kamu lihat semula. Dan perubahan fasa ada dalam ni. Dia ada perubahan fasa lah dalam haba pendam ni. Berlakunya perubahan fasa iaitu peleburan, penyejatan, pendidihan dan kondensasi. Seterusnya haba pendam tentu, aplikasi. Okey. Dalam ni ada perubahan dan ada juga perubahan fasa. Perubahan fasa iaitu peleburan, penyejatan, pendidihan dan kondensasi. Yang kelima ialah aplikasi. Aplikasi antara contohnya ialah penyejukan dalam peti sejuk dan penyejatan peluh. Okey, itu haba pendam tentu. Yang seterusnya yang keempat ialah hubungan antara tekanan dan isi padu. Ini hukum gas Yang keempat ni hukum gas. Untuk hubungan antara tekanan dan isi padu, kita ada hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan P1V1 sama dengan P2V2. Manakala untuk hubungan antara tekanan dan suhu, ini tekanan isi padu. Yang pertama, yang kedua tekanan dan suhu, kita ada hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac. Yang ini P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dan yang ketiga isu padu dan suhu. Okey, kita ada hukum Charles. Yang ini kita kena guna hukum Charles. Okey, kena tengok baik-baik isi padu dan suhu ke, tekanan isi padu ke. Kalau isi padu dan suhu, kita guna hukum Charles. Hukum Charles V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Okey, itu ialah untuk hukum gas. Dah selesai bab haba. Seterusnya gelombang. Gelombang ni pun banyak juga banyak juga subtopik dia. Ada 7 semua subtopik. Okey, kita tengok satu persatu. Asas gelombang, jenis, ciri-ciri dan graf. Okey, jenis dia. Okey. Jenis gelombang. Gelombang ni ada dua jenis. Okey, yang pertama lah, jenis gelombang iaitu gelombang progresif dan gelombang pegun. Progresif ni maksudnya bergerak progress. Progress. Ia merambat dengan masa. Okey, contoh ada dua contoh gelombang jenis ini ialah gelombang melintang dan gelombang membujur. Dan jenis yang kedua ialah gelombang pegun. Gelombang pegun ni dia tidak merambat dengan masa. Contoh dia bunyi dihasilkan oleh alat muzik. Gelombang yang dihasilkan oleh alat muzik, contoh dia. Okey, dan yang seterusnya ialah gelombang ada dua jenis juga, iaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnet. Daripada segi apa? Dari segi memerlukan medium. Kalau gelombang tu perlukan medium, maknanya ia gelombang mekanik. Kalau gelombang tu tak perlukan medium, maknanya dia gelombang elektromagnet. Macam tu ya. Okey, contoh gelombang mekanik ni yang memerlukan medium, contohnya gelombang bunyi, gelombang air dan gelombang seismik bumi. Okey. Dan contoh gelombang elektromagnet ni tidak memerlukan medium. Okey, tak memerlukan medium. Contohnya ialah gelombang radio, mikro, inframerah dan banyak lagi. Okey, sinar X. Okey, banyak lagi. Okey, itu jenis gelombang. Ciri-ciri pula. Okey, ciri-ciri dalam ni diperkenalkan amplitude, tempo, frekuensi, panjang gelombang dan laju gelombang. Okey, boleh tengok balik apa dia ciri-ciri ni, apa dia maksud dia dan penggunaan dia. Dan graf, ada dua jenis graf. Okey, untuk kita menghuraikan gelombang ni, iaitu graf sesaran masa dan graf sesaran jarak. Okey, selesai untuk asas gelombang. Kita tengok pula pelembapan dan resonans. Okey, untuk objek yang berayun, dia kebanyakan objek bila kita ayunkan, lama-lama dia akan berhenti. Sebab apa? Sebab dia berlakunya pelembapan. Ada pelembapan ni ada luaran dan dalaman. Contohnya luaran ni ada rintangan udara. Okey. Dan ada yang
mempunyai frekuensi asli yang beraya dengan frekuensi asli yang ini konsep resonans lah, resonans. Dia tak berhenti dia terus berayun. Itu konsep resonans yang berayun dengan frekuensi asli dia. Dia tak berkurang frekuensi dia tu. Okey. Seterusnya pantulan gelombang. Ini biasa ya. Okey, kamu dah belajar tentang pantulan, pembiasan, pembelauan. Okey, pembelauan. Faktor dia panjang gelombang, faktor pembelauan ni panjang gelombang dan saiz celah. Pembelauan ni, gelombang ni dia melalui satu celah. Dia melalui satu celah. Itu dipanggil pembelauan gelombang. Gelombang tu dibelau. Dia lalu dan ada celah dan dia lalu mengikut celah tu, dan yang terhasil tu itu dipanggil pembelauan gelombang. Okey, satu je celah, satu. Dan aplikasi ni untuk gelombang air, cahaya dan bunyi. Okey, seterusnya interference. Interference, sumber koheren. Okey, sumber koheren. Di interference ni sebenarnya dia ada prinsip transposisi. Okey, rumus dia adalah yang ni, dan interference ada dua jenis, iaitu membina dan memusnah. Yang ni dia ada dua celah daripada sumber yang koheren, sumber yang sama. Okey, dia ada dua celah. Bila dia masuk melalui dua celah tu, dia akan mengalami interference. Okey, dan akan berlaku transposisi lah. Okey. Seterusnya gelombang elektromagnet. Okey, gelombang elektromagnet ni ciri dia elektromagnet, maksudnya gelombang elektrik dan medan magnet berayun serenjang. Okey, ada dua medan elektrik dan medan magnet. Dia berayun secara serenjang. Okey, serenjang 90 darjah. Okey, dan jenis-jenis dia ada 7 jenis semuanya. Okey, gelombang radio, gelombang mikro, sinaran inframerah, cahaya nampak yang kita nampak, cahaya biru, merah, hijau, kuning, ungu dan sebagainya. Okey. Kemudian sinaran ultra ungu, sinar X dan sinar gamma. Okey, ini saya cikgu susun mengikut panjang gelombang, perubahan panjang gelombang. Ini gelombang yang paling panjang, gelombang yang paling pendek. Okey, manakala frekuensi pula, frekuensi yang paling kecil sampai ke sinar gamma ni frekuensi yang paling tinggi, paling rendah paling tinggi. Okey, kemudian kesemua jenis ni, tujuh jenis ni dia akan membentuk spektrum elektromagnet. Okey, yang kita boleh nampak hanya cahaya nampak saja. Ya, ada lagi 3 di sebelah kanan cahaya nampak tu, 3 lagi di sebelah kiri yang kita tak nampak. Okey, dan aplikasi elektromagnet ni ada banyak ni, gelombang radio, gelombang mikro, semuanya ada aplikasi yang banyaklah, pelbagai dalam kehidupan seharian. Okey, itu adalah untuk bab gelombang. Dan yang terakhir ialah bab cahaya dan optik. Cahaya dan optik ada okey. Cahaya dan optik, kita ada pembiasan cahaya. Okey. Ada pantulan dalam penuh, ada pembentukan imej, formula kanta nipis, peralatan optik. Okey. Kita tengok pembiasan cahaya. Ada hukum Snell. Hukum Snell ni hukum Snell lah. Okey, dan boleh jadi macam ni. Alright. Dan ada indeks biasan. Okey. Indeks biasan ada 3 formula. Okey, kamu tengoklah sendiri formula mana yang perlu kamu gunakan untuk menjawab sesuatu soalan tu. Okey, itu pembiasan cahaya. Ingatlah, ada hukum dalam bab ini, ada hukum Snell dan ada indeks biasan N. Okey, pantulan dalam penuh. Okey, yang ini melibatkan sudut genteng iaitu C. Menggunakan rumus N sama dengan 1/sin C. Okey, aplikasi dia dalam fenomena semula jadi, pelangi dalam gemaya dan dalam kehidupan seharian. Gentian optik, fiber optik, periskop berprisma, pemantul mata jalan. Alright, itu pantulan dalam penuh. Kemudian pembentukan imej. Okey, kita combine di sini, kanta dan cermin sfera.
Okey, ada dua jenis, iaitu cembung dan cekung, dan atmosfera pun sama, cembung dan cekung. Okey. Formula kanta nipis. Ini formula penting ni, formula ni 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Okey, dan peralatan optik. Itulah dia tajuk-tajuk dan juga isi kandungan yang kamu telah belajar dalam fizik tingkatan 4. Cikgu harapkan kamu semua dapat ingat balik apa yang kamu dah belajar dan dapat menggunakan formula-formula dan juga fakta-fakta dalam fizik tingkatan 4 ni untuk kamu menjawab soalan dengan yang paling baik dan tepat lah. Okey, selamat maju jaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.